Sebab itulah di Malaysia kita susah nak dapat ikan. Kadang-kadang ikan dah masuk pun kita tak boleh tangkap sebab kita nak makan. So kita gunakan umpan yang salah. Bagi orang Cina, orang India, kadang-kadang mereka lebih selesa bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Setuju ke tidak? Tapi di Malaysia, suka tak suka you punya pasal bahasa Melayu. Sebab kita pancing ikan gunakan umpan yang kita suka. Sebab itulah kita selalu hilang ikan. Ada satu cerita. Bagi orang Cina, ada seorang ustaz yang mengajar. Dia mengajar saudara baru. Mu'alaf tu. Cina-Cina tu. So ustaz ni mengajar sifat 20. Pernah tengok tak ustaz mengajar sifat 20 kepada orang Cina? Lesson pertama, kelas pertama dia akan ajar Allah tu wujud. Lawannya Allah tu ada, lawannya tiada. So ustaz pun tanya, faham tak? Tengok mata Cina semua sepek ni. So tiba-tiba dia panggil seorang lelaki Cina tu, bangun. You faham tak? Dia malu kan ramai orang pandang dia. Jelaskan sedikit. Dia pun jelaskan. Mula-mula Allah Ta'ala ada. Sudah lawan tak ada. Dia pergi mana? Dia faham ke tidak? Dulu saya memeluk agama Islam, saya punya masalah paling besar sekali adalah bahasa Melayu. Saya tak pandai bercakap bahasa Melayu. Saya tak faham bahasa Melayu sangat. Saya lebih faham bahasa Mandarin sebab saya sekolah Cina. Tetapi suka tak suka, saya terpaksa pergi dengar dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang saya keliru sebab perkataanku, terminologi banyak gunakan bahasa Arab. Lepas tu bahasa Melayu yang susah-susah. Itu menyebabkan kadang-kadang tak jadi, ataupun kadang-kadang orang tak jadi masuk Islam sebab bahasa. So, yang ketiga umpan. Yang keempat, orang yang masuk Islam di Malaysia macam-macam cara. Ada orang masuk, kebanyakan yang kita tahu lah apa caranya orang masuk Islam di Malaysia. Yang kita tahu, kahwin kan? Betul tak? Kerana perempuan Melayu. Biasa orang suka cakap begitu. Kerana kahwin. Apa lagi cara? Kadang-kadang dakwah daripada saudara-saudari. Kadang-kadang contoh yang baik daripada saudara-saudari. Mereka tertarik nak masuk Islam. Kadang-kadang hari ini orang bukan Islam di Malaysia banyak buat kajian terhadap agama Islam. Mereka cuba nak ambil tahu apa itu Islam. Kadang-kadang mereka tertarik memeluk agama Islam sebab buat kajian. Okey, ini sebab-sebab yang biasa kita tahu. Saya nak beritahu sedikit sebab-sebab yang kita tak biasa tahu. Ada orang masuk Islam sebab banyak hutang, tak mampu nak bayar along. Masuk Islam, Baitul Mal akan bayarkan. Ada orang masuk Islam, dia nak dapatkan hak istimewa Bumi Putra. Kalau nama saya ada Abdul Rahman, senang sikit dapat projek. Betul? Ada orang masuk Islam sebab nak dapatkan perlindungan. Macam contoh dia rakyat-rakyat luar negara bila datang ke sini bekerja, untuk supaya permudahkan mereka boleh duduk lama, dapat visa dan sebagainya. Kadang-kadang mereka memeluk agama Islam supaya untuk memudahkan untuk mereka dapatkan permit ataupun visa dan sebagainya. Dan ada setengah-setengah orang masuk Islam sebab nak cerai. Biasa dengar tak orang masuk Islam kerana nak cerai? Tak benar. Undang-undang di Malaysia, ini undang-undang di Malaysia ya. Saya tak cakap ajaran Islam. Undang-undang di Malaysia, kalau suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, apa akan berlaku? Selepas 3 bulan, kalau isteri tak masuk, automatically hubungan suami isteri terputus. Tak ada suami isteri lagi. Itu undang-undang. Dan undang-undang di Malaysia. So saya nak tanya, betul ke? So ada orang tujuannya mereka masuk Islam sebab mereka nak ceraikan isteri. Shortcut. Tak payah pergi ke civil court tu. Naik court tu banyak masalah. Cerai cara macam masuk Islam dengan cara macam ni lebih mudah. Ada orang buat begitu. So yang pendek kata, apa cara mereka masuk Islam tak penting. Yang paling penting bila kita tanya soalan. Biasanya kalau kita nampak mu'alaf, apa kita tanya? Nampak orang yang masuk Islam, soalan yang pertama apa kita tanya? Apa saya masuk Islam? Betul tak? Kalau kita tanya apa sebab you masuk Islam,
Dia malu ke tidak? Kadang-kadang dia masuk Islam kerana nak kahwin perempuan Melayu. Dia malu dah cakap. Kalau dia masuk Islam kerana hutang banyak, kerana nak cerai isteri, ataupun nak dapatkan hak keistimewaan bumi putera dan sebagainya, malu ke tidak? Malu. So sebenarnya kita kena ubah sedikit cara kita bertanya. Kita seharusnya tanya, apa yang menarik tentang Islam, yang menarik kamu memeluk agama Islam? What are the beauty of Islam which attracted you to be a Muslim? Dia akan fikir sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Saya tertarik masuk Islam sebab sekian. Biasanya dia akan cakap mungkin suratul Ikhlas ke, ataupun dia dapat contoh yang baik di kalangan orang Islam ke. So dia boleh cakap sesuatu yang positif. Okey. Dan seperkara lagi, perkara yang kelima. Biasanya di Malaysia, siapa yang bertanggungjawab untuk menjaga mu'alaf? Siapa? Perkim. Bukan semua orang Islam, bukan tanggungjawab semua Islam, perkim saja. Ada mana satu? Perkim ke semua orang Islam? Semua orang Islam bertanggungjawab untuk menjaga atau mendidik, membimbing mu'alaf. Betul ke tidak? Kita jangan salahkan mana-mana satu pihak, sebab semua pihak ada bertanggungjawab. Betul tak? Kita bertanggungjawab. Tapi masalah hari ini, bila saya bincang selepas ini,